Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini adalah keputusan undian untuk pemilihan PKR. Nomornya, menurut laporan tidak rasmi yang dipetik daripada New Street Times setakat jam 7.15 malam tadi, Nurul Izzah mendahului pemilihan PKR dengan memperoleh 9.803 undi, berbanding Rafizi yang hanya meraih 3.866 undi. Bermaksud, Nurul Izzah sedang mendahului sekitar 6.000 undi majoriti berbanding dengan Rafizi. Menjadi persoalan sekarang ialah, apakah ini bermaksud ada penolakan terhadap cara dan critical thinking oleh Rafizi Ramli? Adakah orang mula menerima cara kepimpinan seperti Nurul Izzah, khususnya cara Nurul Izzah menangani setiap masalah, yang mana Nurul Izzah dilihat lebih kepada satu bentuk yang berbeza dengan Rafizi Ramli? Pada pendapat Anda yang menonton channel ini, video ini, siapakah sebenarnya yang lebih layak menjadi timbalan Presiden Parti PKR? Adakah Rafizi ataupun Nurul Izzah Anwar? Walaupun begitu, kita sebagai rakyat Malaysia yang bukan ahli PKR, kita hanya mungkin boleh bercakap, tetapi bukan kita yang memilih. Ahli akar umbi dan kepimpinan PKR, itulah yang memilih siapa yang akan menjadi tampuk pimpinan yang seterusnya. Keputusan tidak rasmi Rafizi Ramli kalah timbalan presiden. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dikatakan gagal mempertahankan jawatan yang disandangnya dalam pemilihan parti yang sedang berlangsung sekarang ini. Beberapa laporan media melaporkan keputusan tidak rasmi menyaksikan Rafizi tewas kepada pencabarnya Nurul Izzah. Menurut sumber yang dipetik dari New Street Times setakat jam 7.15 malam tadi, Nurul Izzah dikatakan mendapat 9.803 undi berbanding dengan Rafizi yang hanya meraih 3.866 undi. Saudara, pejabat Rafizi juga sebenarnya masih dalam keadaan biasa. Dan dalam pada itu, Anwar telah pun bertindak membalas kritikan Rafizi berkaitan dengan layanan istimewa Ramadan. Presiden PKR Anwar Ibrahim mempertahankan keputusannya meluluskan pencalonan individu yang masih baru dalam parti bagi pilihan raya umum 15 susulan kritikan yang dilontarkan oleh timbalannya Rafizi Ramli. Bercakap kepada wartawan selepas mengundi dalam pemilihan kepimpinan pusat parti di Berjaya Waterfront, Johor Bahru hari ini, Anwar berkata isu yang dibangkitkan Rafizi boleh dibincangkan dalam mesyuarat kepimpinan parti. Tak apalah, kita bawa bincang dalam mesyuarat, katanya ketika diminta mengulas kenyataan Rafizi baru-baru ini dalam kempen Hero. Dalam kempennya, Rafizi mempertikaikan pencalonan Ramanan yang bertanding untuk jawatan naib Presiden PKR dengan mempersoalkan apa yang dilihatnya sebagai layanan istimewa terhadap bekas ahli MIC yang dicalonkan di kerusi Parlimen Sungai Buloh dan naik pangkat dengan pantas selepas menang. Rafizi juga menyeru akar umbi untuk menamatkan kuasa khas yang dipegang oleh Presiden PKR bagi memberi pengecualian kepada mana-mana ahli baru untuk bertanding dalam pemilihan parti atau pilihan raya. Bagaimanapun Anwar menjelaskan walaupun dia meluluskan beberapa individu sebagai calon, proses pemilihan sebenarnya dibuat oleh ibu pejabat parti. Saya lulus semua, jadi tidak ada isu. Saya maklum kepada MPP, kalau kamu bawa pada saya tak mahu tapis, katanya. Kalau tapis nanti jadi masalah, jadi semua yang bawa permohonan ikut undang-undang parti dan diproses oleh ibu pejabat. Saya luluskan semua, jelas Anwar. Rafizi sebelum ini mencadangkan supaya ahli baru hanya dibenarkan bertanding jawatan parti selepas menjadi anggota PKR sekurang-kurangnya 5 tahun. Kata Menteri Ekonomi itu,
Langkah berkenan boleh mengelakkan parti daripada disusupi oleh pihak luar yang cuba membeli pengaruh melalui kekayaan dan jaringan hubungan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rafizi dikabarkan kalah secara tidak rasmi dalam pemilihan PKR. Adakah beliau akan meninggalkan pejabatnya? Dikabarkan kononnya pejabat Rafizi telah dikemaskan, tapi rupa-rupanya ini yang berlaku. Pejabat Rafizi tak pernah dikosongkan, hanya kemas jamuan raya. Apa cerita sampai kes seperti ini boleh berlaku? Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik daripada semua ini, sehingga ramai yang mula memikirkan Rafizi benar-benar letak jawatan. Wajarkah Rafizi letak jawatan sebagai Menteri Menteri Ekonomi? Wajarkah Rafizi Ramli meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi? Pada pendapat saya, tidak wajar untuk Rafizi Ramli meletakkan jawatan hanya karena beliau kalah dalam pemilihan PKR. Pemilihan PKR dengan jawatan sebagai menteri tidaklah boleh disamakan, kerana prestasi semasa Rafizi Ramli amatlah baik sebenarnya. Seorang bekas pegawai di Kementerian Ekonomi menafikan dakwaan Nurul Izzah Anwar bahawa Rafizi Ramli berhasrat meletakkan jawatan sebelum mengambil cuti bulan lalu. Jadi, persoalannya, adakah Nurul Izzah berbohong dalam kenyataannya baru-baru ini apabila mendakwa bahawa Rafizi Ramli berhasrat meletakkan jawatan sebelum mengambil cuti bulan lalu? Saya boleh sahkan pejabat Rafizi Ramli tidak pernah dikosongkan sewaktu beliau bercuti hari itu, kata beliau. Kalau nak screenshot status saya ni pun boleh, kata Najib Bakar menerusi satu hantaran di Facebook. Najib sebelum ini merupakan Ketua Komunikasi Korporat di Kementerian berkenan sebelum meletakkan jawatan untuk bertanding dalam Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR. Dalam hantarannya, Najib berkata, pejabat Menteri Ekonomi hanya dikemaskan untuk majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jelasnya, ramai anggota polis dari cawangan khas melawat kementerian tersebut pada 27 April lalu untuk menyemak maklumat bahawa Rafizi akan meletak jawatan. Tak tahulah depa dengar rumus dari mana. Agaknya dari sumber tak dinamakan. Niha, gambar jamuan raya pada tarikh tersebut. Semoga menjawab segala kekeliruan, katanya dalam satu lagi hantaran. Semalam, Nurul Izzah berkata dia menerima maklumat Rafizi bukan sahaja mengambil cuti dan mengusungkan pejabatnya, malah turut menyediakan sepucuk surat peletakan jawatan. Menurut Izzah, perkara ini berlaku susulan beberapa siri kekalahan di peringkat cabang yang melibatkan pimpinan yang sehaluan dengan Rafizi serta pimpinan lain di peringkat akar umbi. Izzah menjelaskan perkara inilah yang dikatakan mendorong anggota PKR untuk mendesaknya tampil dan bertanding jawatan timbalan Presiden PKR. Memandangkan kemungkinan kekosongan pemimpin ini menggusarkan ramai pihak terutamanya anggota dan pimpinan PKR, ada yang membuat seruan agar saya tampil menawarkan diri sebagai calon timbalan Presiden. Seruan ini telah disokong oleh 201 daripada 220 cabang parti. Hanya pada hari terakhir penamaan calon, Saudara Rafizi mengumumkan pencalonannya. Selepas saya telah menyambut seruan yang diberikan, kata Nurul Izzah lagi. Jadi, siapa yang bohong, siapa yang benar bercakap benar, kita pun tak pastilah. Yang pentingnya ialah penerangan bahawa tidak ada letak jawatan dan tidak pernah mengusungkan pejabat Rafizi. Tinggalkan komen Anda.